الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudara sekalian supaya sama-sama kita bertakwa kepada Allah. Laksanakanlah segala titah perintah Allah yang zahirnya maupun yang batinnya, dan tinggalkanlah segala tegahan Allah semampu dan sedaya usaha kita, baik tegahan zahir maupun batinnya. Dan bersihkanlah senantiasa diri kita zahir dan batin, dan biarlah segala amalan kita bertepatan dengan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih lagi berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperingati kelahiran kekasihnya, utusan terakhirnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diutusnya Allah Subhanahu wa taala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak di dalam bulan-bulan yang lain, tidak di dalam bulan Ramadan, tidak di dalam bulan Zulhijjah, tidak di dalam bulan-bulan haram. Ini hanyalah kerana untuk menserlahkan hanya kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja yang diingati oleh orang ramai, diingati oleh umatnya di dalam bulan ini. Ketahuilah saudara-saudara sekalian, adalah perutusan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adalah risalah daripada Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah satu perkara yang remeh, bukanlah satu perkara yang kecil. Bukanlah hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah dan begitu sahaja Nabi sudah wafat dan tidak ada lagi tugas ataupun kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi kita umatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang Maha Agung, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hambanya yang diutus untuk membawa risalahnya. Allah memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya Al-Quran. Bahkan dipanggilnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai panggilan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kekal Al-Quran ini sehingga akhir zaman, begitulah juga kekal kemuliaan dan kepujian atas diri baginda sallallahu alaihi wasallam, bahkan hingga ke yaumil akhir. Saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah saudara-saudara sekalian, marilah kita sama-sama mengambil iktibar dari setiap majlis-majlis maulidin Nabi yang diadakan. Alhamdulillah, dari segala majlis-majlis maulidin Nabi yang penuh manfaat ini, dapat kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menguatkan lagi syahadat Nabi kita, iaitu dengan kita menghadiri majlis-majlis maulid Nabi ini, kita diperkenalkan lagi tentang kepribadian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sejarah perjuangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini semua untuk menimbulkan lagi rasa cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka akan timbullah rasa untuk mematuhi segala arahan dan syariat yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan majlis-majlis maulidin Nabi ini juga, saudara-saudara sekalian, kita dapat lebih mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini adalah sangat perlu saudara-saudara sekalian, kerana Nabi kita itu termasuk dalam 2 kalimah syahadat kita. Dan perihal Nabi kita SAW itulah yang akan ditanya oleh malaikat sejurus kita masuk ke dalam kubur. Kita akan ditanya, apakah kamu ketahui tentang lelaki ini, iaitu Nabi kita SAW. Apakah yang dapat kita jawab saudara-saudara sekalian? Kalau tidak ada rasa cinta pada Nabi dalam hati kita, rasa cinta ini boleh kita timbulkan apabila kita hadir majlis-majlis Maulid ini seperti ini. Mari kita ambil iktibar dari surah Al-Maidah yang akan saya bacakan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Dalam ayat ini saudara-saudara sekalian, Nabi Isa alaihi salam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan jamuan, iaitu maidah dari langit. Untuk apa? Supaya mereka bersyukur kepada Allah dan menjadikan hari penurunan jamuan hidangan daripada langit ini menjadi hari kerayaan bagi mereka, bagi awal mereka sehingga akhir mereka. Mari kita ambil iktibar daripada ayat ini saudara-saudara sekalian. Manakah yang terlebih utama? Manakah yang terlebih mulia? Penurunan hidangan ataupun perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah barang tentu perutusan Nabi SAW itu terlebih utama daripada penurunan hidangan ini. Dan begitu pun Nabi Isa memintanya supaya dengan penurunan hidangan ini akan menjadi hari raya, hari perayaan bagi mereka. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad yang bersyukur, kita bukan hanya diturunkan hidangan, bahkan kita diutus Nabi SAW. Sewajarnya lah menerima pengutusan Nabi SAW ini lebih daripada yang disyukuri oleh pengikut Nabi Isa itu. Bahkan sewajarnya lah kita menjadikan hari perutusan Nabi kita SAW ini hari perayaan kita, hari kegembiraan kita, hari kita menzahirkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ramai di antara kita saudara-saudara sekalian sudah mempunyai rasa cinta kepada Nabi SAW. Maka sempena bulan Maulid ini, sempena hari Jumaat ini, suka saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian supaya lebih kita menekankan akan arti cinta kepada Nabi SAW. Sudah barang tentulah jika kita menyintai seseorang itu, kita pasti akan membuat orang yang kita kasihi itu gembira, dan kita akan sedaya upaya kita untuk mengelakkan daripada orang yang kita kasihi itu merasa duka cita. Seandainya kita benar-benar cinta kepada Nabi SAW, maka gembirakanlah Nabi kita SAW setiap hari saudara-saudara sekalian. Ketahuilah bahawasanya setiap hari catatan amalan kita sebelum dibawa naik kepada Allah Subhanahu wa taala dibentangkan dahulu keharibaan Nabi kita SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, apabila aku lihat catatan amalanmu itu semua akan perkara-perkara amalan yang baik, maka aku ucap Alhamdulillah, tanda gembira Nabi SAW melihat amalan kita yang baik. Tetapi kata Nabi SAW, maka apabila aku lihat dalam catatan amalanmu itu amalan yang buruk, maka aku pohon agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa bagimu. Sudah barang tentu saudara-saudara sekalian, Nabi SAW yang bersikap harisun alaikum, sangat tamak bagi diri kita, sangat prihatin bagi diri kita. Apabila melihat catatan amalan umatnya setiap hari bergelimangan dengan dosa, Nabi sangat sedih. Bahkan lebih sedih daripada yang dirasai oleh seorang ayah apabila mengetahui anaknya bergelimangan dengan maksiat. Nabi sangat sedih, Nabi sangat duka cita, sehingga Nabi pohonkan pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan dosa kita. Maka demi cinta kita pada Rasulullah SAW, demi kepatuhan kita pada Allah Subhanahu wa taala, antarlah risalah yang menggembirakan hati Nabi SAW setiap hari. Dan seandainya kita tergelincir akan amalan kita, akan dosa yang telah kita lakukan, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya suratan kita itu apabila sampai ke tangan Nabi SAW dapat menggembirakan hati Nabi SAW, sehingga baginda boleh mengucapkan Alhamdulillah, baginda memuji Allah kerana kita melakukan sesuatu yang menggembirakan Nabi, iaitu kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempena bulan Maulid ini, saya menyeru diri saya dan kepada saudara-saudara sekalian supaya sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
Sudah tahun demi tahun kita melakukan berbagai-bagai dosa, bahkan sangat liat untuk kita meninggalkan dosa itu. Maka cukuplah setakat ini dosa yang telah kita lakukan itu. Bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa kita diragut dan belum sempat kita bertaubat dan kita masuk ke dalam kubur sebagai orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siksaan dan himpatan kubur menanti kita. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah maksiat itu. Sudah barang tentu saudara-saudara sekalian, ada rasa dalam hati kita untuk meninggalkan dosa yang telah kita lakukan tahun demi tahun itu. Tapi payah untuk kita bertaubat. Setiap kali kita bertaubat, kita terulang kembali dosa itu. Setiap kali kita bertaubat, selang beberapa hari kita terulang kembali, bahkan lebih besar daripada dosa yang telah kita lakukan itu. Sehingga kadang-kadang kita merasa takut untuk melakukan taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita lemah saudara-saudara sekalian. Memang kita lemah untuk melawan hawa nafsu kita. Namun Allah Maha Kuasa. Jangan kita pandang akan keupayaan kita untuk menjadi hamba yang taat, maka kita pandang akan keupayaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah diri kita. Maka itulah yang kita tanggungkan harapan, bukan keupayaan kita untuk menjadikan kita insan yang baik, tetapi harapan kita pada Allah yang mampu untuk mengubah kita menjadi hamba yang taat kepadanya. Maka betapa besar pun dosa kita, Allah masih tetap sayang kita. Maka betapa besar pun dosa kita, syurga masih tetap tersedia untuk kita. Maka janganlah neraka menjadi tujuan kita saudara-saudara sekalian. Seandainya payah sangat untuk kita bertaubat, maka ngadukanlah kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha untuk bertaubat, maknanya aku mohon pertolongan daripadamu ya Allah. Aku mohon bantuan daripadamu ya Allah. Keluarkanlah aku daripada belenggu maksiat ini ya Allah. Keluarkanlah aku daripada kancah dosa ini ya Allah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang mengasihi hamba-hamba yang bertaubat, pasti akan membantu kita. Pasti akan membantu kita untuk kembali kepadanya saudara-saudara sekalian. Maka tekadkanlah bulat kita saudara-saudara sekalian. Renungilah segala apa kesalahan kita. Bahkan jangan kita anggap enteng segala perkara dosa itu, kerana yang kita derhakai ialah terhadap Allah Rabbul Alamin, terhadap Allah pencipta seluruh sekalian alam yang akan kita berdiri di hadapannya untuk disoalkan segala amalan kita. Dan apabila tidak lolos kita kepada hari penghadapan pada Allah Subhanahu wa taala, akan dicampakkannya kita dalam api neraka yang tidak tertanggung pedihnya. Dan apabila saya katakan tentang akhirat, bukanlah waktu itu 100 tahun akan datang, bukanlah waktu itu 1000 tahun akan datang, bahkan mungkin petang ini merupakan akhirat bagi diri kita. Karena apabila putus nyawa kita saja, melangkahlah masuk kita ke alam akhirat, iaitu babak pertama daripada babak-babak akhirat ialah memasuki alam barzakh. Apabila putus nyawa kita, kita tidak pasti. Sekarang kita masih duduk dalam Masjid Haji Muhammad Saleh ini, mungkin keluarnya kita daripada masjid ini, kita sudah diusung orang sebagai mayat. Kita sudah diusung orang sebagai mayat. Kita tidak pasti. Setiap minggu kita hadir sembahyang Jumaat, malam hari kita kembali pada ahli keluarga kita. Tapi mungkin malam ini kita diusung orang kembali sebagai mayat, dan esok masuklah kita dalam alam barzakh kita saudara-saudara sekalian. Maka janganlah tidak ada rasa takut dalam hati kita, seolah-olah usia kita masih sepanjang-panjangnya. Bertaubatlah pada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, ketaatan pada Allah taala itu jauh lebih manis daripada maksiat yang tuan-tuan lakukan itu. Kita merasakan payah untuk meninggalkan maksiat kerana terlampau asyik, terlampau seronok melakukannya. Tetapi apabila tuan-tuan sudah mendapat cahaya taubat, kenikmatan dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membuat kita merasa jijik dan ngeri untuk melakukan maksiat itu kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita dorongan dan taufik hidayat, membimbing kita agar dapat kita menjadi hamba yang takwa kepadanya, hamba yang patuh kepadanya, sehinggalah daripada detik ini, sehinggalah hari terakhir kita menghembuskan nafas kita di dunia ini. Semoga Allah taala mengkaruniakan kita husnul khatimah. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وادم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرار. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, apabila kita mengatakan kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahawasanya pujian dan sanjungan ini datang daripada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah mempelajari sifat-sifat 20 Allah Subhanahu wa taala, yang tahu membezakan antara Allah pencipta dan makhluknya. Maka betapa tinggi pun pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka betapa tinggi pun pujian kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih ianya tertakluk pujian kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sekalipun pujian ini terjangkau sehingga kita menganggap martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada martabat makhluk. Maka jangan disalahfahamkan saudara-saudara sekalian. Apabila kita banyak memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila banyak kita menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini mendatangkan syirik. Wal iyadzu billahi min zalik. Tidak pernah terlintas pun di dalam hati pencinta-pencinta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bermakna kita memuji ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji apa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyanjung apa yang dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya yang membawa risalahnya yang mulia ini. Maka apabila kita memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pangkat dan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah anugerah dan karuniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dapat terbukti apabila yaumul mahsyar nanti, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lah yang akan menjadi pembela bagi sekalian makhluk untuk diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sewajarnya lah dari sekarang ini kita mula merenungkan akan kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima tanbihan lana wa ta'lima wa tashrifan li nabiyhi wa ta'lima wa ta'zima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وارض اللهم عن أفضل أمته بالتحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعن الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعن جائم سور القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن أسد الله الغالب إمام أهل المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والوباء والبلاء والمحن والفتن عنا وعن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة. اللهم عمنا بالرحمة والرضوان والعفو والغفران والعدل والإحسان إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.